Buletin Didik 7 Mei bersama saya Charles Mohan. Salam sejahtera. 3 pelajar diumumkan pemenang utama bagi pertandingan baca naskah Melayu Klasik Malaysia Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Pemenang pertama bagi kategori sekolah menengah dimenangi Aish Amna Sofian yang berjaya membawa pulang hadiah RM2,000. Pertandingan ini dijalankan bermula 1 sehingga 8 April lalu sempena dengan Kuala Lumpur World Book Capital 2020 dan Gerakan Membaca 2021. Ia terbagi kepada 2 kategori iaitu peringkat sekolah menengah dan kategori penuntut institut pengajian tinggi dan orang awam. Bagi kategori sekolah menengah, ia terbuka kepada pelajar yang berusia 13 sehingga 17 tahun, di mana pelajar tingkatan 1 Sekolah Menengah Kebangsaan Abdul Aziz Shah Alam memenangi tempat pertama pertandingan ini. Tempat kedua milik Nurul Izani Razali, 17 tahun, dari Setapak Kuala Lumpur yang membawa pulang hadiah RM1,000. Manakala tempat ketiga membawa pulang RM700 dimenangi Aishi Basri Muhammad Bakri, 16 tahun. Setiap peserta diadili berdasarkan 3 faktor utama iaitu kelancaran, persembahan dan kreativiti. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang. Dunia akhirat. Seramai 600 murid miskin Tegar menerima sumbangan Aidilfitri menerusi program Sinar Kasih Raya Aidilfitri. Sumbangan oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM itu berlangsung di Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur siang tadi. Bantuan sebanyak RM60,000 itu akan disalurkan kepada 600 murid miskin Tegar dari 50 buah sekolah sekitar Kuala Lumpur. Sumbangan disampaikan oleh Pengarah Kanan di Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Operasi YAPIM, Muhammad Zamri Zakaria. Jelas Zamri, setiap murid akan menerima RM100. Untuk inspirasi kasih Aidilfitri YAPIM ini, tahun 2021 adalah merupakan tahun yang pertama. Dan saya nak sebutkan bahawa sumbangan yang kita bagi ini adalah sumbangan masyarakat ke dalam tabung amanah YAPIM, dan YAPIM formulir program, dan di antara program yang kita buat adalah program pada hari ini dan diagihkan kepada kumpulan sasar yang telah dikenal pasti. Menurut Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, sumbangan itu dijangka dapat dimanfaat murid untuk membeli barang keperluan peribadi. Selain itu, pihaknya juga sentiasa bersedia bekerjasama dengan setiap agensi atau badan amal untuk menyampaikan sumbangan kepada murid yang memerlukan. Keseluruhan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ini saja, kalau kita lihat dari segi bilangan pelajar-pelajar dari golongan B40 ini, kita ada lebih kurang 101,000 orang pelajar dari golongan B40. Dan apabila kita zoom in kepada golongan-golongan miskin dan juga miskin Tegar ini, kita ada lebih kurang 50,000 pelajar yang berada dalam kategori miskin dan miskin Tegar. Dan sememangnya bantuan-bantuan yang kita hulurkan melalui kementerian sendiri dan juga melalui agensi-agensi swasta dan juga NGO sangat-sangat membantu pelajar-pelajar inilah. Tambah Zainal, pihak JPWP KL melalui Kementerian Pendidikan sentiasa prihatin terhadap keperluan murid. Pelbagai bantuan telah disalurkan termasuk bantuan makanan tambahan serta susu percuma. Kemuliaan bulan Ramadan membuka peluang buat 20 pelajar anak yatim dan 20 warga emas yang terpilih untuk diraihkan dalam majlis berbuka puasa dan solat tarawih di Istana Arau Perlis. Semua anak yatim berusia 5 sehingga 18 tahun dan golongan warga emas itu masing-masing diberikan sumbangan pakaian dan kuih raya. Mereka yang hadir meluahkan rasa teruja kerana pertama kali dapat menjejakkan kaki masuk ke dalam istana. Bolehlah orang kata lepas-lepas jugalah rindu kat kampung. Pasal ramai jumpa, boleh kata ramailah kawan-kawan. Tu ya. Oh, seronok saya tu. Seronok. Senang masuk istana kan? Ya. Pernah masuk istana juga tak? Tak benar. Tak benar. Ini pertama kali ya. So, ucap terima kasih pada tuanku lah. Terima kasih kepada tuanku lah bagi hadiah, bagi sumbangan lagi untuk Hari Raya. Malam ni bila mereka datang ke sini, memang sangat seronok lah. Memang happy sangat-sangat. Terutama yang kecil tu ya.
Kalau tengok dapat makan sungguh-sungguh. Memang habis licin dia punya pinggan tu lah. Seronok, saya pun seronok tengok diorang berselera makan. Dapat satu pengalaman baru masuk ke istana, tengok keindahan dalam istana, adat kata adat Melayu beraja macam mana apa semua kan. Jadi ni satu pengalaman barulah untuk anak-anak saya di rumah kanak-kanak Arau lah. Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Putra Jamalul Lail berkenan berangkat ke majlis yang berlangsung di Dewan Ban Kuasi itu. Berangkat sama Raja Perempuan Perlis Tuanku Tengku Fauzia Tengku Abdul Rashid, Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Haja Lailatul Syarin Akasha Khalil. Selain golongan yang dirayakan, Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man dan Barisan Kerajaan Negeri serta ketua-ketua jabatan turut hadir memeriahkan majlis. Oleh tukang kebun, tak dicapai oleh mufti. Dan sedikit perkembangan mengenai COVID-19, kes baru naik dengan mendadak hari ini iaitu 4,468 kes. Jumlah itu menjadikan peningkatan kes baru hampir 1,000 kes berbanding semalam. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata Selangor mencatat jumlah kes positif tertinggi iaitu sebanyak 1,424 kes hari ini. Diikuti Sarawak sebanyak 750 kes dan Kuala Lumpur sebanyak 463 kes. Manakala 22 lagi kematian turut direkodkan hari ini. Perso kembali, kira-kira 100,000 penuntut institusi pengajian tinggi IPT akan pulang ke kampung halaman masing-masing untuk menyambut lebaran yang bakal menjelma. Di Universiti Putra Malaysia UPM, seramai 6,000 penuntutnya mula bergerak pulang ke kampung secara berfasah hari ini. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UPM, Profesor Dr. Arifin Abdu berkata, pihaknya menyediakan 20 buah bas untuk mengantar pulang 1,460 penuntut ke 12 negeri sehingga Ahad ini. Katanya seramai 2,268 penuntut akan pulang ke kampung menggunakan kenderaan ibu bapa, 682 menaiki kapal terbang dan 1,590 penuntut menggunakan kenderaan sendiri. Dan kepada pelajar yang tidak dapat pulang berhari raya, ibu bapa di luar sana tak perlu bimbang kerana segala kebajikan seperti makan dan minum akan disediakan oleh Universiti Putra Malaysia. Tambah beliau, hasil bancian bahagian perumahan dan penempatan pelajar UPM bersama MPP UPM menunjukkan kira-kira 2,000 penuntut memilih untuk tinggal di kampus sepanjang Aidilfitri. Berkenaan pergerakan penuntut kembali ke UPM, beliau berkata ia juga disusun secara berfasah mengikut zon masing-masing. Saya berasa amat gembira dan amat seronok kerana diberi peluang untuk beraya di kampung halaman. Kerana rugilah kalau raya ni kita tak dapat balik. Sekarang saya melakukan kajian sepenuh masa di fakulti, jadi masa untuk balik tu tak ada. Jadi bila diberi peluang 10 hari untuk pulang ke kampung, kita rasa happy dapat sambut hari raya bersama keluarga. Pergerakan penuntut disusun secara berperingkat mengikut zon iaitu mereka yang ingin pulang ke zon utara dan zon timur bertolak hari ini. Manakala zon tengah keesokannya dan zon selatan pada Ahad ini sementara ke Sabah akan bergerak mulai hari ini sehingga 12 Mei depan. Pergerakan pulang diselaraskan dengan mematuhi SOP Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Pengajian Tinggi KPT membabitkan pengurusan tertinggi dengan kerjasama Majlis Perwakilan Pelajar UPM serta Majlis Perwakilan College. Dalam pada itu, 16,000 penuntut Universiti Teknologi Mara UiTM pulang untuk berhari raya di kampung. Bagi memudahkan proses itu, lebih 200 unit kenderaan pelbagai jenis terdiri daripada bas, MPV dan kereta disediakan bagi melancarkan pengantaran ke seluruh negara.
UiTM menggerakkan semua jentera pengurusannya dari yang tertinggi dan pelbagai jabatan dengan kerjasama Majlis Perwakilan Pelajar serta jawatankuasa perwakilan kolej bagi memastikan operasi itu lancar mematuhi SOP semua penuntut sampai ke destinasi dengan selamat. Ia melibatkan keseluruhan 30 buah kampus dan lebih 700 orang kaki tangan. Apa yang kita buat hari ini, kita dah saring pelajar-pelajar ni seperti biasa dan kita juga dah rekodkan, dan pada masa yang sama driver-driver kita ada 13 orang campur seorang lagi, ada 26 lah. Setiap bas ada 2 orang yang telah pun ambil ujian air kencingnya. So semuanya negatif. So alhamdulillah kita dah bersiap sedia untuk menghantar mereka ke destinasi yang berkaitan. Proses tersebut dilaksanakan secara berperingkat sehingga penghantaran terakhir pada 12 Mei ini. Di Batu Pahat, Johor, lebih 3,000 penuntut Universiti Tunusin On UTHM mula pulang ke kampung halaman masing-masing. Kira-kira baki 660 lagi memilih untuk terus tinggal dalam kampus. Daripada lebih 3,000, 1,200 penuntut di kampus Indo Parit Raja dan kampus Pago berlepas ke Kedah, Perlis, Terengganu, Perak, Johor Bahru siang tadi. Selebihnya akan bergerak ke Pahang, Kelantan, Melaka, Selangor dan Pulau Pinang esok. Manakala laluan ke Negeri Sembilan ditetapkan pada hari Ahad. Pergerakan penuntut ini membabitkan penggunaan 36 buah bas persiaran. Pelajar kita di Parit Raja dan juga di kampus Pago akan balik kampung, dan ini adalah hasil usaha daripada MPP kita yang diketuai oleh Saudara Faris dan juga pejabat HEPA, dan ini merupakan satu kerjasama yang amat saya banggakan. Kita ada 8 persatuan anak negeri di UTHM ini yang telah kita berganding bahu selama seminggu untuk kita memastikan misi untuk membawa pulang pelajar ke kampung halaman ini tercapai. Dengan adanya 8 persatuan anak negeri ini, kami di peringkat MPP menyelaraskan supaya kesemua 36 bas ini kita dapat membantu membawa pulang lebih kurang 1,300 pelajar menggunakan pengangkutan awam ini. Tujuan kita menggunakan pengangkutan awam ini adalah satunya untuk kita mengurangkan kadar kebolehjangkitan dan juga risiko kebolehjangkitan supaya pelajar ini dapat perjalanannya sebelum, semasa dan juga selepas perjalanannya sampai ke destinasi berjumpa dengan keluarga tercinta dengan selamatnya. Okay. So first of all mestilah kita happy kan, sebab kita fikir mula-mula kita fikir macam kita tak nak balik, tak boleh balik apa semua. Lepas tu bila dah dapat info yang MPP apa semua dah handle, so kita macam ada juga yang handle yang sudi handle. So dia orang punya effort tu macam kita patut hargai lah. Bukan senang kan nak balik. So perasaan dia memang kita happy sangat-sangat lah. Penuntut akan kembali semula ke kampus pada 15 sehingga 20 Mei. Rosak tiang kerana condong. Tiang condong cepat robohnya. Rosak orang kerana sombong. Orang sombong cepat jatuhnya. Mengajar di luar negara boleh menjadi antara pengalaman mengubah kehidupan. Selain dapat belajar bahasa dan budaya baru, pengalaman yang dikumpul di negara asing lebih menjamin prospek kerjaya masa depan. Selepas 15 tahun bekerja sebagai pensyarah di beberapa buah universiti di Malaysia termasuk Universiti Teknologi Petronas, Universiti Malaysia of Computer Science and Engineering, UNIMAI dan Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Dr. Nur Syuhaini Zamin ditawarkan bekerja di Saudi Electronic University Riyadh, Arab Saudi pada bulan Ogos 2019. Universiti saya ni lain sikit. Universiti saya ni dia macam OUM, macam Open University Malaysia. Satu-satunya universiti di Arab Saudi yang menawarkan program untuk working adult, untuk orang dewasa yang bekerja. Jadi kita punya kelas ialah sebelah petang sebab dekat sini untuk orang yang bekerja, dia punya waktu bekerja bermula daripada pukul 9 hingga pukul 3 petang. So kelas kami bermula 4 petang ke atas. Okay. So basically saya kerja 2 hari je yang saya pergi ke universiti lah. So dan saya punya weekend 3 hari.
Khamis, Jumaat, Sabtu. Yeah. Saya tak dapatlah kerja macam ni dekat mana-mana dan kerja saya hanya 8 jam seminggu. Bukan 8 jam sehari. 2 jam atau 3 jam sehari untuk kelas, maksimum 3 jam, minimum 1 jam. Kita biasa tengok. Tambahnya, berikutan kes COVID-19 di negara ini, sesi pengajaran dan pembelajaran kekal secara dalam talian. Bertanya tentang sebab dia memilih untuk bekerja di Arab Saudi, dia berkata ia bermula dengan niat utamanya untuk membuat haji. Arab Saudi kalau boleh sebab saya nak buat haji. Pasal saya tahu kalau saya nak buat haji di Malaysia, saya kena tunggu sampai umur saya pencen. 60-70 baru saya dapat giliran. Tapi dengan cara ni, kita sebagai pemas tautin, bila kita dah bekerja di sini, kita dapat taraf pemas tautin. Bukan PR, tapi pemas tautin. Kita akan dapat satu IC. IC ni sama je macam local IC kita, macam local IC orang Arab Saudi. Dan dengan IC ini kita layak untuk buat haji pada bila-bila masa. Syarikat farmaseutical Moderna mengumumkan vaksin COVID-19 firma itu mencapai tahap keberkesanan 96% dalam kalangan belia berusia antara 12 sehingga 17 tahun. Ujian dilakukan ke atas lebih 3,200 peserta di Amerika Syarikat. Syarikat itu mendedahkan ujian vaksin mRNA 1273 secara umumnya dapat diterima dengan baik tanpa masalah keselamatan sehingga kini. Beberapa ujian mengesan 12 kes COVID-19 dilakukan selepas tempoh 14 hari peserta menerima suntikan pertama dan keputusan selanjutnya diteliti dengan secara purata 35 hari selepas suntikan kedua. Syarikat farmaseutical itu berkata sebarang kesan sampingan adalah ringan dan sederhana teruk serta kebiasaannya sakit di bahagian yang disuntik. Bagi suntikan kedua pula, kesan sampingan yang boleh berlaku termasuk sakit kepala, kelesuan, sakit otot dan menggigil. Setakat ini, tiada isu keselamatan serius yang dikesan. Moderna juga kini sedang berbincang dengan pengawal selia mengenai kemungkinan perubahan pada pemfailan regulatory untuk membenarkan pemberian vaksin terhadap kumpulan usia 12 sehingga 17 tahun. Peribahasa basah kuyup mandi peluh, tanam padi lalang yang tumbuh. Maksudnya, berpenat lelah membuat sesuatu pekerjaan tetapi hasilnya tiada. Bersua kembali, berita sukan ditangguhkan. Status penganjuran badminton terbuka Malaysia yang dijadualkan 25 Mei sehingga 30 Mei ini akhirnya terjawab. Menerusi kenyataan bersama Persekutuan Badminton Dunia BWF dan Persatuan Badminton Malaysia BAM petang tadi, kejohanan terpaksa ditangguhkan susulan situasi membimbangkan penularan COVID-19. Menurut kenyataan itu lagi, BWF dan BAM telah berusaha untuk menyediakan suasana selamat untuk semua peserta. Namun, situasi semasa negara yang melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Kawalan PKP di ibu negara susulan peningkatan mendadak kes COVID-19 tidak memberi pilihan memaksa kejohanan ditangguhkan. BWF turut mengesahkan terbuka Malaysia kini bukan lagi antara pertandingan yang dijadikan sebagai kejohanan kelayakan ke Sukan Olimpik Tokyo. Terdahulu, 3 kejohanan utama kelayakan Olimpik yang ditangguhkan gara-gara COVID-19 ialah terbuka Jerman, kejuaraan Asia dan terbuka India. Selepas Manchester City dan Chelsea bakal berentap pada aksi kemuncak Liga Juara-Juara Eropah, hasrat untuk melihat pertembungan sesama sendiri dua lagi kelab Inggeris pada final Liga Eropah nampaknya tidak kesampaian. Cuma Manchester United meneruskan kemarahan manakala Arsenal kecundang, bermakna United akan menentang Villarreal pada perlawanan aksi di Arena Dansk Poland 27 Mei ini. Separuh akhir kedua yang berlangsung serentak awal pagi tadi, meskipun United tewas 2-3 di tangan Roma,
kelebihan agregat tetap berpihak kepada United. Nasib berbeza buat Arsenal gagal bangkit di gelanggang sendiri membolehkan Villarreal mara dengan kemenangan tipis. Selepas membantu United mencatat kemenangan besar 6-2 di Old Trafford pada aksi pertama, Edinson Cavani sekali lagi menjadi tumpuan apabila meledak 2 gol pada minit yang ke-39 dan 68 di Stadio Olimpico. Turut membantu kemarahan United penjaga gol David De Gea yang beberapa kali menggagalkan asakan Roma. 3 gol Roma dijaringkan Edin Dzeko pada minit yang ke-57, Cristante pada minit yang ke-60 dan jaringan sendiri benteng United Alex Telles pada hujung permainan. Nasib berbeza satu lagi kelab Inggeris Arsenal yang gagal melakukan kebangkitan di Emirates menentang Villarreal. Sekadar seri tanpa jaringan selepas tewas 1-2 pada aksi pertama memaksa Mikel Arteta dan anak-anak buahnya akur tersingkir. Kelab London itu kini turut bergelut pada saingan domestik menghuni tangga ke-9 Liga. Pelbagai makanan tradisi Asia berasaskan sayur-sayuran di Singapura kami kongsikan bagi mengakhiri buletin didik. Saya Charles Mohan, salam sejahtera dan kita jumpa lagi.